Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Tanah bangunan milik Naimah berada di lokasi kelas atasan. Ini di malaysiakini.com 23 Januari. Isteri bekas bekas Menteri Kewangan tersasul selalulah. Mungkin belum makan jadi lapar, jadi selalu tersasul sebab lapar, gangguan perut. Isteri bekas Menteri Kewangan Naimah Abdul Khalid hari ini didakwa di mahkamah di atas pertuduhan kerana gagal mengisytiharkan asetnya seperti yang diarahkan oleh SPRM. Dia didakwa mengikut Seksyen 36(2) Akta SPRM. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 5 tahun dan didenda sehingga RM100,000. Berdasarkan kertas pertuduhan, antara aset yang terlibat ialah beberapa kediaman serta plot, bangunan dan tanah pegang bebas yang terletak di kawasan pertempatan. Di kawasan pertempatan kelas atasan, iaitu Taman Tunku dan Bukit Tunku di Kuala Lumpur. Dua-dua kawasan ini memang kaya punya orang, memang golongan atasan, kelas atasan yang tinggal di sana. Jadi harga-harga rumah di sana memang bukan calang-calang. Rasanya tidak ada harga rumah di sana yang kurang dari RM1 juta nilai dia, beserta dengan tanah, tapak tanah. Jadi itulah persoalan dia, kenapa dia tidak isytiharkan itu? Takkan dia tak ingat pula rumah dia? Takkan dia tidak ingat rumah dia di Taman Tunku dan di mana-mana lah tanah dia? Takkan dia lupa? Takkan dia lupa? Dah terlampau banyak harta agaknya sampai dia lupa kah? Takkanlah lupa. Waktu mengisytiharkan mesti dia tengok semua harta dia. Tapi yang hairan, kenapa benda-benda yang begini penting dia tak buat? Sekarang tiba-tiba pula dia meroyan, dia melawan, kata macam-macam, pada macam-macam lah. Dan kerana ada plot tanah yang ada di Taman Tun Dr. Ismail serta di Jalan Kantonmen di Pulau Pinang. Tanah-tanah di Tun Dr. Ismail ini, di Taman Tun Dr. Ismail ini bukan calang-calang harganya, gila punya mahal. Dan di Jalan Kantonmen pun mahal juga. Kenapa dia lupa? Terpasti kedua-dua lokasi itu dianggap sebagai kawasan kelas atasan. Naimah sekarang 66 tahun, turut didakwa gagal mengisytiharkan pemilikannya terhadap Menara Ilham di Kuala Lumpur serta 2 unit kereta Mercedes-Benz masing-masing model EQC 400 dan 500 SL. Dua syarikat yang didakwa gagal disiarkan oleh isteri Daim, iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd. Kenapa dia tidak tulis itu? Di hadapan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Azura Alwi, Naimah diwakili bekas Peguam Cara Negara Muhammad Yusuf Zainal Abidin serta M. Puravalan dan Alice. Pendakwaan pendakwaan itu dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Faizal Muhammad Azmi, Muhammad Fadli Muhammad Zamri dan Mazia Muhaide. Azura membenarkan Naimah untuk dibebaskan dengan ikat jamin RM250,000. Untuk rekod, Daim Zainuddin turut disiasat SPRM dan diwakili bekas Peguam Negara Tommy Thomas. Daim dan isterinya mendakwa tindakan penguatkuasaan dan pendakwaan itu dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kesan daripada perseteruan politik di antara mereka yang berlangsung sejak sekian lama. Begitu dia katalah. Naimah juga mengulangi tuduhan yang sering dibangkitkan apabila seseorang ahli politik Malaysia atau pihak yang dikaitkan dengan mereka dihadapkan ke mahkamah, menganggap agensi penguatkuasa seperti SPRM dan Jabatan Peguam Negara diperalat untuk melunaskan dendam penguasa. Tak ada, mana ada tuan-tuan dan perempuan, tidak ada kena mengena dengan dendam ni.
Ini hanya menjalankan tugas saja. Naimah tu yang patut fikir, kenapa dia tidak mau isytiharkan? Kenapa? Rakyat Malaysia jangan cepat sangat termakan apa kata-kata cantik dari siapapun. Perlu tahu perjalanan undang-undang. Pasangan Daim Naimah sebelum ini menegaskan kekayaan mereka termasuk aset disimpan di luar negara, di luar pesisir, bukanlah diperoleh secara haram. Iyalah, betul lah, bukan secara haram, tapi kasih salah isytihar saja. Memang rakyat Malaysia tahu keluarga kamu itu bilioner, kaya raya. Tapi Section 29 Section apa itu? Section yang digunakan Section 36. Section 36 itu meminta supaya Section daripada SPRM tu, SPRM 2009 mahu supaya harta diisytiharkan. Itu saja, bukan lebih dari itu pun. Daim yang merupakan tokoh yang rapat dengan Dr. Mahathir juga menyatakan rasa marahnya apabila SPRM menyiasat anaknya dan mendakwa jika dia tidak menyertai politik, aset cairnya saja sudah melebihi 50 bilion ringgit Malaysia, bukan 500 50 bilion. Senang saja, isytihar sajalah, itu saja yang diminta, kasih isytihar. Yang kasih sembunyi yang lain tu apa hal? Aduh, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Pasti ramai ingin tahu apa sebenarnya, kenapa sebenarnya isteri kepada mantan Menteri Kewangan Malaysia, iaitu Daim Zainuddin, didakwa. Apa dia punya kesalahan? Apa dia punya tindakan yang membuatkan dia boleh didakwa? Bukan dakwa suka-suka, mesti ada sebab. Ramai orang Malaysia sokong saja walaun itu ini, tapi tidak tahu kenapa. Bila ditanya kenapa kau sokong, dah tahu, ikut-ikut saja. Nah, sebenarnya isteri Daim Zainuddin, iaitu Naimah Khalid, didakwa dengan pertuduhan yang betul, yang tidak salah pun. Malah semua rakyat Malaysia pun boleh didakwa jika dia pun melakukan apa yang Naimah lakukan ini. Naimah Khalid didakwa sebenarnya atas tuduhan gagal isytihar harta. Ini berpadanan dengan Section 32 atau SPRM 2009. Jadi apa masalah di sana? Toh Puan Naimah Khalid telah didakwa atas tuduhan kegagalan membuat pengisytiharan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Isteri kepada mantan Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin tidak mengaku bersalah di depan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi. Tidak tahu kenapa dia tidak mengaku bersalah, sedangkan sudah kantoi dan kedapatan banyak lagi harta yang dia tidak kasih senarai. Beliau dikatakan melakukan kesalahan tersebut pada 13 Disember 2023. Kesalahan itu adalah kerana kegagalan membuat pengisytiharan harta yang disahkan itu adalah satu kesalahan undang-undang di bawah akta, di bawah Section 36(2) Akta SPRM. Jika disabitkan kesalahan pula kerana perbuatan ini, Naimah ini, isteri Tun Daim Zainuddin ini, boleh dipenjara dan berdepan risiko untuk dipenjara selama sehingga 5 tahun penjara dan denda RM100,000. Dahlah, sikitnya RM100,000 bagi mereka itu sikit tu, banyak uang dorang. Tapi yang pasti menggeling-geling kepala adalah kerana ada itu penjara 5 tahun. Aset yang beliau gagal isytiharkan ialah pelbagai lot tanah, harta dan kereta Mercedes-Benz. Banyak betul yang tidak diisytiharkan. Tak tahu kenapa. Menurut lampiran kertas pertuduhan yang dibacakan di mahkamah,
terdapat 8 harta yang disenaraikan, yaitu Menara Ilham, rumah di Bukit Tungku, 5 plot tanah di Kuala Lumpur dan 1 di Pulau Pinang. 2 syarikat yang tidak diisytiharkan ialah Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd. Jadi kemudiannya hakim tanpa ragu-ragu memutuskan supaya dengan memberi jaminan sebanyak RM250,000 dengan seorang penjamin dan mengarahkan Naimah untuk menyerahkan pasport kepada mahkamah. Sebutan semula kes ialah pada 22 Mac ini. Menjadi paling persoalan ialah kenapa Naimah tak berani isytihar semua harta dia. Tak berani. Kalau dia isytihar, orang dah heran lah. Sebab dia orang memang kaya. Jadi orang tidak heran kalau dia isytihar banyak harta. Tapi yang orang heran ialah kerana kenapa dia tidak isytihar harta tersebut. Apa yang cuba disembunyikan? Apa yang ditakuti? Berani kerana benar. Isytihar sajalah kalau tak ada salah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.